Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang. Okey, kami daripada grup 5, kami akan membentangkan projek kami iaitu Smart Pondok. Kumpulan kami terdiri daripada 7 orang. Yang pertama ialah saya, Syazwan, yang kedua Wan Azali, yang ketiga Imam Putra, yang keempat Asnawi, yang kelima Zahid, yang keenam Siti dan yang terakhir sekali ialah Ain. Okey. Assalamualaikum. Saya Muhammad Zaid akan membentangkan pengenalan. Okey, pengenalannya pengubahsuaian pondok belajar yang sedia ada di Kolej Kediaman UTHN. Okey, yang pertama menggunakan tenaga solar untuk menjana tenaga elektrik. Dan kedua, menambah baik kemudahan seperti kipas, papan putih dan plug soket. Dan penyataan masalah. Pertama, kemudahan yang terhad di pondok belajar, dan kedua, pembaziran tenaga elektrik. Kembali kepada pertama, kemudahan ini ramai pelajar yang susah untuk dapatkan tempat belajar di pondok. Apabila yang kedua ni, apabila menggunakan tenaga solar, dia akan menjimatkan tenaga elektrik. Assalamualaikum, nama saya Warazali. Hari ini saya ingin menyampaikan atau menceritakan tentang objektif Smart Pondok. Untuk yang pertama, kami menambah baik pondok dengan kemudahan kipas, papan putih dan plug soket. Sebagaimana pondok yang sedia ada sekarang ni, kumpulan kami lihat berdasarkan Google Form, pengguna amat tidak berpuas hati kerana mengalami kipas yang rosak, tidak cukup plug soket dan tidak mempunyai papan putih. Hal ini dapat mengurangkan keselesaan pengguna. Selain itu, objektif kedua kami ialah menggunakan tenaga solar untuk mengelakkan pembaziran tenaga elektrik. Okey, dengan menggunakan tenaga solar ini, Smart Pondok kami dapat mengurangkan pembayaran bil semasa. Hai, saya Asnawi. Saya akan menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan. Okey, kelebihan yang pertama adalah memudahkan pelajar untuk melakukan kerja berkumpulan. Kedua, memuatkan 8 hingga 9 orang dalam satu masa. Ketiga, dapat menjana duit hasil daripada penggunaan pelajar dan orang awam di pondok solar. Kelebihan dia pula, pertama, kos pembuatan dan penyelenggaraan yang agak mahal. Kedua, menggunakan ruang yang agak luas bagi penambahbaikan pondok solar. Ketiga, risiko vandalism yang agak tinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Ain Afika binti Ismail. Saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Metodologi kajian ini adalah kajian di mana proses di mana kami akan lalui untuk menyiapkan projek ini. Bermula dengan perbincangan idea iaitu brainstorming idea, kami akan mengeluarkan idea masing-masing untuk menyiapkan projek ini. Seterusnya pemilihan idea. Di pemilihan idea inilah kami akan menentukan tajuk ataupun projek mana yang akan kami lakukan. Next, menganalisis masalah. Setelah tajuk sudah kami dapat, kami akan analisis masalah tajuk tersebut untuk kami ubah suai ataupun inovasikannya. Seterusnya, melakar design projek. Setelah selesai menganalisis masalah, kami akan design projek kami yang baru untuk menginovasikan dari projek yang lama. Seterusnya, melaksanakan soal kaji selidik. Setelah selesai design projek, kami akan melaksanakan soal kaji selidik untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh para pengguna tentang projek yang telah sedia ada. Seterusnya, melukis 3D design project. Setelah mendapat keputusan daripada analisis soal kaji selidik tadi, kami akan meneruskan dengan melukis 3D design project supaya para pengguna dapat melihat dengan lebih detail projek yang kami akan lakukan.
Akhir sekali kami akan melaksanakan pembetulan. Melaksanakan pembetulan ni adalah apabila kami dapat analisis daripada soal kaji selidik tadi, kami akan laksanakan pembetulan yang memenuhi kriteria-kriteria pengguna mahukan. Okey, seterusnya kebolehsanaan kajian. So, kebolehsanaan kajian ini adalah proses yang kami kebolehsanaan kajian kami menggunakan Google Form, membangunkan Google Form untuk mendapat input daripada para pengguna. Okey, soalan pertama kami menanyakan tentang status pekerjaan para pengguna. So, seramai 1095 orang telah menjawab soalan kaji selidik yang telah kami edarkan. Berdasarkan status pekerjaan yang kami ajukan, majoritinya adalah pelajar, iaitu seramai 1095 orang, manakala 15 orang bagi staf UTHM, 10 orang bagi fellow Kolej Kediaman dan akhir sekali 70 orang bagi waris pelajar. Next. Okey. Seterusnya adalah, adakah anda pernah menggunakan pondok di Kolej Kediaman? So, carta pai yang ditunjukkan menunjukkan bilangan responden yang pernah menggunakan pondok di Kolej Kediaman. Majoritinya menjawab pernah menggunakan, manakala selebihnya menjawab tidak pernah menggunakan pondok. So, seterusnya, sila nyatakan penilaian anda terhadap ciri-ciri fizikal pondok yang sedia ada di Kolej Kediaman sekarang. Okey. Graf bar di atas menunjukkan maklum balas pengguna akan soalan yang kami ajukan. Tujuan kami mengajukan soalan tersebut untuk mengetahui penilaian daripada pengguna tentang ciri-ciri fizikal pondok di Kolej Kediaman sekarang. Bagi memudahkan penilaian, kami telah menyediakan jawapan berbentuk skala, iaitu dari tahap 1 ke tahap 5, yang mewakili dari sangat lemah ke sangat kukuh. Bagi penilaian tentang struktur, sebanyak 825 orang yang telah menjawab sangat lemah, manakala selebihnya memberi nilai 245 yang membawa maksud sederhana dan sangat kukuh. Bagi penilaian untuk bumbung, sebanyak 825 orang yang menjawab sangat lemah, manakala selebihnya memberi nilai 245 yang membawa maksud sederhana dan sangat kukuh. So, dari sini kami dapat menganalisis bahawa struktur dan bagi struktur dan bumbung, majoritinya menjawab sangatlah lemah. Ciri-ciri fizikal yang sangat lemah ciri-ciri fizikal yang sangat lemah yang didapati di pondok yang sedia ada sekarang. Seterusnya saya akan serahkan pemutaran ini kepada Siti Nur Syafiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nur Syafiqah binti Abdullah. Jadi saya akan sambung pembentangan kita pada hari ini, iaitu kepada tajuk kebolehsanaan kajian. Jadi untuk membuktikan kebolehsanaan produk ataupun produk inovasi yang kumpulan kami buat, saya akan menyambung dan akan menerangkan maklum balas daripada responden yang kami dapat daripada Google Form. So untuk soalan struktur yang mana kami menanyakan tentang struktur lantai pondok belajar yang sedia ada di pondok yang sedia ada di Kolej Perwira, kami menanyakan adakah keadaan lantai itu still okey ataupun tidak. Dan daripada 1,000 lebih responden, kita mendapati 825 orang responden menyatakan mereka tidak berpuas hati dengan keadaan struktur lantai yang sedia ada di pondok sedia ada. Untuk soalan seterusnya, adakah anda pernah mengalami masalah semasa menggunakan pondok di Kolej Kediaman? Okey, rata-rata daripada maklum balas ini kita mendapati bahawa majoriti tidak berpuas hati ataupun mereka menghadapi kesukaran semasa menggunakan pondok di Kolej Kediaman, yang mana mereka menyatakan bahawa masalah tersebut antaranya ialah ruang tidak luas, panas disebabkan tiada kipas dan tiada kemudahan elektrik seperti plug 3 soket. Jadi hal ini menyukarkan para pelajar kalau diorang nak lakukan perbincangan, susah kalau laptop habis bateri dan sebagainya kan. Jadi untuk soalan berapakah kapasiti maksimum
bilangan pelajar yang boleh ditampung oleh pondok sedia ada, kita mendapati bahawa semua majoriti bersetuju bahawa pondok itu hanya boleh membuatkan 3 hingga 5 orang. Untuk kita nak tahu fungsi utama pondok sekarang ni, antaranya kita responden menyatakan bahawa pondok ini digunakan untuk tempat belajar, tempat berehat, tempat untuk mereka melakukan pembincangan kumpulan dan jumpa waris. Okay, seterusnya. Untuk soalan ni juga kami ada menanyakan, adakah anda bersetuju jika kami mengubah suai pondok yang sedia ada ini kepada keadaan ataupun kepada pondok yang lebih baik? Jadi majoriti bersetuju. Kita dapat membuktikan bahawa majoriti responden bersetuju untuk kita lakukan pengubahsuaian pondok sedia ada seperti kita gunakan tenaga solar dan sebagainya. Untuk kita nak tanya tentang penggunaan tenaga solar sebagai alternatif, kita ada juga menanyakan adakah mereka bersetuju. Jadi untuk soalan ini daripada majoriti daripada mereka iaitu 910 orang bersetuju sangat bersetuju untuk menggunakan alternatif tenaga solar bagi pembinaan ataupun ubah suai pondok sedia ada di Kolej Perwira. Di Google Form ini juga kami ada menampilkan lakaran pondok yang mana responden dapat melihat sendiri dan kami bertanyakan kepada mereka adakah mereka berpuas hati dengan desain yang sedia ada, dan daripada 1,000 lebih orang itu 900 menyatakan mereka berpuas hati dengan desain yang telah kami reka. Untuk soalan yang terakhir, adakah anda bersetuju sekiranya kemudahan yang sedia ada ini kami kenakan sedikit cas, iaitu supaya kita dapat menampung kos penyelenggaraan. Jadi walaupun dikenakan sedikit cas, rata-rata para pelajar ini bersetuju untuk membayar cas supaya kita dapat ringankan kos penyelenggaraan solar. Jadi sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, saya akan menceritakan mengenai lakaran smart pondok. Nama saya Muhammad Syazwan bin Mustafa, nombor metrik CV 230-215. Okey, di sebelah kiri ialah pandangan hadapan pondok solar smart pondok kami. Untuk pandangan hadapan ni, pandangan atas ni kami meletakkan 6 biji panel solar jenis crystalline. Okey, untuk pandangan hadapan pula di sini kita boleh tengok kat sini sebelah kanan saya. Okey, dekat smart pondok ni kami sediakan 3 biji buah kipas. Selepas itu ada 4 buah kerusi, 2 buah kerusi bar stool, 1 tempat pemegang whiteboard, 1 box untuk electrical system kita, dan yang terakhir ialah parking basikal berbayar. Untuk parking basikal berbayar ni, para penghuni nanti boleh menyimpan basikal mereka dengan selamat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Iman Putra Izzuddin bin Ramzan. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan perbincangan kami sekumpulan. Jadi hasil daripada perbincangan kami sekumpulan, kami telah memutuskan untuk mengubah suai dan memberi kemudahan yang selesa kepada pengguna dari segi menjadikan kipas angin, pelak soket serta papan putih. Smart pondok ini juga menggunakan tenaga solar untuk tujuan penyematan tenaga elektrik. Seterusnya, kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapati daripada hasil projek kami ini ialah sudah tentu kami inginkan para pelajar di Kolej Kediaman Luar Kampus Perwira ini lebih selesa dengan kemudahan yang disediakan apabila pengubahsuaian dilakukan. Pembaziran tenaga elektrik juga dapat dielakkan kerana smart pondok menggunakan tenaga solar untuk menjana arus elektrik. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.